Bismillahirrahmanirrahim. Sejambak kasih seharum kasturi buat peneraju majlis. Kombinasi kehakiman yang berlandaskan neraca keadilan. Penjaga masa yang peka tiap detiknya. Warga pendidik yang disejuni. Rakan-rakan seperjuangan. Seterusnya warga pelajar di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuka bicara kesihatan di Cakna hidup bermakna. Demikianlah tajuk pidato yang bakal dikupas buat santapan semua. Sebelum layar menuju ke muara, sebelum kata membelah bicara, izinkan saya mendefinisikan perasa yang membina tajuk agar hadirin terbuka mindanya. Hadirin sekalian, kesihatan boleh didefinisikan sebagai keadaan hidup yang sempurna dari segi fizikal, mental, rohani dan sosial. Bermakna, tiada sebarang penyakit ini boleh membawa impak positif kepada diri seseorang, keluarga dan masyarakat. Manakala tidak ada pula bermaksud seseorang yang mengambil berat tentang sesuatu perkara. Jika kesihatan di sana, maka lahirlah kehidupan yang bermakna, yang membawa maksud bermanfaat dalam kehidupan seseorang. Hadirin sekalian, saya tampilkan hujah saya yang pertama. Kesihatan seseorang boleh dicakna dengan melakukan senaman atau riadah yang mengeluarkan peluh, iaitu sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Contoh sukan yang boleh diamalkan adalah seperti bermain badminton, bola sepak, menunggang basikal, berjoging atau berenang. Jika badan seseorang individu itu sihat dan cerdas, sudah pastilah daya pemikirannya juga cerdas. Otak yang cerdas datangnya dari tubuh yang cerdas. Individu yang sihat dapat menjamin kesejahteraan hidup yang akan membawa hidup bermakna. Tindakan ini ibarat menjadikan payung sebelum hujan, iaitu seseorang itu dapat menjamin kecergasan diri dan seterusnya badan akan menjadi sihat melalui aktiviti senaman. Amalan ini seterusnya akan melahirkan individu yang produktif dan proaktif selaras dengan matlamat kerajaan untuk meningkatkan produktiviti negara. Hadirin yang saya muliakan, saya tampilkan hujah saya yang kedua. Pengambilan makanan yang seimbang mengikut hierarki piramid makanan yang menjamin seseorang individu mendapat khasiat dan nutrisi serta vitamin yang mencukupi. Contohnya, seseorang itu perlu banyak mengambil makanan yang berserat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, serta menggunakan makanan yang berlemak dan mengandungi kolesterol yang tinggi. Pemeriksaan kesihatan perlu dilakukan oleh setiap individu secara berkala. Ini dapat memastikan anggota dalaman tubuh seperti jantung, hati, buah pinggang berfungsi dengan baik. Perkataan pepatah mencegah lebih baik daripada merawat. Hadirin yang saya hormati, menyusul pula hujah saya yang ketiga. Jika kesihatan seseorang dicakna, kehidupan seseorang yang sihat dapat dicakna apabila seseorang itu bijak memeliharakan dalam pergaulan seharian. Dalam era globalisasi kini, terlalu banyak unsur negatif yang boleh mendatangkan bahaya kita. Jika kita terleka pergaulan dengan rakan yang tidak mengamalkan gaya hidup sihat seperti merokok, menghidupkan, penyalahgunaan dadah, boleh mendatangkan bahaya kepada kita. Justru kita yang dikurniakan akal yang waras seharusnya bijak memilih antara yang baik dan yang buruk agar tidak terjerumus ke dalam lembah kehancuran. Katakanlah tidak kepada merokok, katakanlah tak nak kepada menghidupkan, katakan najis kepada dadah. Pasti akan dapat menjamin kesihatan seseorang. Hadirin yang saya hormati, hujah saya yang terakhir iaitu yang keempat. Yang keempat, seterusnya kesihatan boleh dicakna juga dapat menjamin kestabilan kesihatan mental dan mengurangkan tekanan. Sebagai contoh, tempoh istirahat dan tidur yang cukup dapat mengekalkan tempoh yang cukup dapat mengurangkan tekanan dan menenangkan minda. Dengan ini, gaya pemikiran seseorang akan menjadi lebih positif dan mampu menyelesaikan masalah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.